Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sekali lagi dalam study online pendidikan Islam bersama Ustaz Nur Hisham Abidin. Bapak semua, muka sihat hendaknya insya-Allah. Okey, kita dah sampai ke pelajaran yang terakhir. Wow. Pelajaran terakhir dalam tingkatan 5. Silibus tingkatan 5. Jadi abang-abang, kakak-kakak, saya ingin percaya, Allahumma salli ala Muhammad, sangat menantikan saat ini kerana kita dah sampai ke penghujung pembelajaran kita. Di pelajaran yang 21 ni, sifat mazmumah meracuni hati. Jadi saya kira semua dah tak sabar dah nak habis. Tak sabar dah nak selesai kan, nak settle kan. Lepas ni kita nak fokus untuk periksa pula. Jadi tak apa, insya-Allah Ustaz bantu sekadar kemampuan. Moga-moga beroleh manfaat dan juga kebaikan. Okey, jom kita teruskanlah. Nah, kita teruskan tanpa masa. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita duduk dengan keadaan tertib. Ustaz pula jadi semangat ni, pasal apa? Duduk dengan tertib dan tenang untuk mengaji pada hari ini. Jom kita baca surah Fatihah dulu. Kita selawat kepada Nabi dulu, insya-Allah. Moga-moga berkah pertemuan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, jom kita terus dengan doa penerang hati. Moga-moga Allah mudahkan urusan ngaji kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pensi kita lahra, tajuk lahra kan. Saya yakin semua dah ada siap. Semua dah ready kan nak habis. Okey, dan jom fokus untuk belajar pada hari ini. Hati kita insya-Allah sentiasa ikhlas lillahi taala. Alright, akhlak Islamiah bidang yang terakhir. Di muka surat juga yang terakhir. Wow, sonok oi. Sonok oi. Muka surat 205 hingga 210, pelajaran 21, sifat mazmumah meracuni hati. Sebelum kita masuk tajuk, Ustaz dengar perkataan mazmumah. Ustaz Hakim percaya kita biasalah kan. Mazmumah lawan dia mahmudah. Mahmudah benda baik, mazmumah perkara yang tak baik. Ya, betul. Kita baru nak masuk maksud ni. Kita baru nak masuk maksud. Tak apa, kita teruslah nah. Maksud mazmumah iaitu sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Maknanya benda yang tak baik. Mazmumah, dia ada Z di situ. Tak mudah faham, nak mudah faham. Dia ada Z di situ. Dia rasa macam Z ni gitu kan. Jadi jenis ganahnya ni. Jadi dia punya keyword dia, orang kata nak bagi mudah faham, mazmumah ni benda yang tak baik lah. Boleh cakap tu. Mazmumah. Mahmudah sebut pun lembut kan, mahmudah. Ataupun kita nak senang ingat Pakcik Mahmud. Pakcik Mahmud tu nama baik tu. Jadi takkanlah mahmudah ni nama tak baik kan. Jadi Pakcik Mahmud nama baik. Jadi kita senang ingat mahmudah ni benda baik. Lawan dia mazmumah. Ada orang nama mazmumah? Tak ada no. Jadi mazmumah ni perkara yang tak baik. Perlakuan yang keji dan berlawanan dengan syarak. Okey, seterusnya. Jadi kita masuk pada dalil dan contoh sifat mazmumah. Sana. Aduh, dalil. Betul lah. Betul lah. Dalil situlah. Tak.
Okey, untuk seterusnya kita masuk pada dalil dan contoh mazmumah. Okey, kita tengok pada yang pertama dulu. Contoh sifat mazmumah, benda yang tak baik yang perlu untuk kita elokkan anak-anak sekalian, iaitu riak. Besar ingat perkataan riak? Tahu apa dia makna riak tu? Tak tahu. Jom kita tengok. Kadang kita duk ada ni, kadang kita duk buat ni anak-anak sekalian kan, tapi kita tak tahu tu maksud dia riak tu. Jadi hari ni kita tahu, jangan nak buat lah. Apa dia? Melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Riak ni maknanya kita buat amalan, orang nampak, orang puji, kita rasa seronok kan. Jadi niat kita tu nak bagi orang puji. Tu maksud riak. Faham tak? Maksud ada lagi perkataan istilah lain. Jadi berkaitan dengan hati ni kan, dan meracuni hati. Jadi kita tengok dulu yang riak ni benda luaran. Pakai cantik-cantik kan, segak-segak. Orang niat untuk dipuji orang. Jadi kalau orang tak puji, dia kecil hati. Kecil hati. Bila orang puji, seronok kan. Oh, aku riak tu maksud dia riak tu. Jadi kita tengok pada dalil larangan sifat riak. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un, surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون إلى الأخير السورة ويمنعون الماعون. Maka kecelakaan ni maksudnya, maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solat. Ni Allah cerita ada orang dia solat tapi dia lalai dalam menyempurnakan solat dia. Dia tak menyempurnakan rukun solat dengan betul, tidak menyempurnakan orang kata apa, tamakninah yang perlu untuk dijaga dalam solat. Dan juga ni bagi orang yang berkeadaan riak, yakni dalam ibadah dan bawaannya. Maknanya bukan sekadar ibadah, bahkan dalam penghidupan seharian juga ada sifat ataupun orang kata ciri-ciri riak yang ada pada diri kita, yang akan kita orang kata apa, lakukan tanpa sedar. Ada orang solat untuk dilihat, dan apabila dilihat, dia nak orang puji dia rajin solat, bagus anak ni, bagus budak ni, boleh jadi calon menantu ni, gitu. Dia ada niat sebaliknya. Jadi bila dia nak orang puji dia disebabkan amal baik yang dia buat tu, maka itu disebut sebagai riak. Tak kira lah ibadah ke, tak kira lah amalan seharian ke. Naik gerek boleh angkat tayar dua-dua belah, contoh kan, naik gerek boleh angkat dua-dua tayar belah, dua-dua belah tayar. Bagus lah, terror lah, hebat lah kan. Okay, boleh jadi contoh lah, boleh jadi orang kata apa, ikon lah, ikon perbasikalan lah. Kalau orang tak puji, dia tak seronok, kecil hati. Bila orang puji, tulis buka dah kan. Jadi orang tu orang riak. Okey. Kemudian dalil larangan riak yang mana disebut oleh Nabi SAW. Mahmud bin Labid meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asgharu. Qalu wa masyirku al-asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riwayat Ahmad. Nabi sebut, sesungguhnya yang amat aku takuti ke atas kamu ialah syirik kecil. Yang ni anak-anak sekalian, kita kena jaga-jaga, kerana ini disebut sebagai syirik kecil oleh Rasulullah SAW sendiri. Apa dia ni? Sahabat pun tanya, kita pun tanya, apa dia ni syirik kecil ya Rasulullah? Sahabat tanya, baginda kata, iaitu riya. Ini adalah sebahagian daripada syirik kecil. Bila kita riak, kita bangga dengan apa yang kita ada dan orang puji, maka itu adalah first step untuk berada dalam keadaan syirik. Dan Nabi sebut ini adalah syirik kecil. Maka anak-anak sekalian, sama-sama kita jaga hati kita dan juga jaga diri kita. Janganlah kita riak pada amalan yang kita lakukan, kerana ia adalah sebahagian, dan juga ia adalah antara ciri-ciri adalah ciri-ciri syirik kecil.
Okey, contoh sifat riak. Melaksanakan solat sunat hanya jika berada di hadapan orang. Tadi Ustaz sebut tadi. Ustaz pun sama kadang tu. Anak-anak pun sama. Jangan tak mengaku. Bersedekah kerana mengharapkan pujian. Ustaz pun sama kadang tu. Anak-anak pun sama. Jangan tak mengaku juga. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu, kita sama-sama muhasabah diri kita nah. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Kita solat sunat kerana Allah. Kita sedekah kerana Allah, tidak mengharapkan pujian. Kita tidak akan jatuh dek kerana makian. Kita tak akan meninggi dek kerana pujian. Yang hanya kita nakkan hanyalah keikhlasan. Gitu. Alright. Dan yang kedua, spektrum ilmu dulu nah. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyenaraikan 10 sifat mazmumah yang perlu dihindari seperti yang berikut. Kita rujuk dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, yang mana Imam Al-Ghazali sebut 10 perkara yang perlu untuk kita hindari sifat mazmumah. Yang pertama, jangan kita banyak makan dan minum. Jangan kita berkata perkara yang sia-sia. Jangan kita jadi orang yang marah. Jangan kita berhasad dengki. Jangan kita kasih pada harta, yakni bakhil. Bakhil ni dia tak mau buat keluar harta dia bukan sekadar untuk orang lain, tapi bakhil ni lebih teruk pada tu diri dia pun tak mau guna harta tu. Duk pakai baju lusuh tu lah 10 tahun, duit banyak, tapi dia tak mau nak guna pada diri dia, orang lain telah lah. Itu maksud dia bakhil. Jangan kita mencintai harta dan pangkat. Jangan kita pautkan hati kita kepada dunia ni. Imam Al-Ghazali sebut, jangan kita mempautkan hati kita pada dunia, sonok dengan dunia, syok dengan dunia, cintakan dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Auzubillah. Jangan kita bersikap sombong, takbur. Kita sebut saat ini, jangan kita bangga diri, ujub. Dan juga yang ke-10 yang baru kita sebutkan tadi, iaitu menunjuk-nunjuk, riak. Ini maksudnya menunjuk-nunjuk, dalam bahasa mudahnya menunjuk-nunjuk lah riak. Ujub, bangga diri, takbur, sombong. Itu maksud dia nah. Alright, jadi 10 sifat mazmumah yang perlu untuk kita hindari. Seterusnya, ini baru kita masuk contoh yang kedua, iaitu sifat ujub. Apa yang dimaksudkan dengan ujub? Iaitu bangga. Bangga. Tadi apa nama ni? Kalau riak tadi apa? Menunjuk-nunjuk kan. Suka nak bagi orang puji. Tapi yang ni bangga. Bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri. Dia puji diri dia sendiri. Tadi dia nak orang puji. Ujub ni dia puji diri dia sendiri pula. Akulah paling hebat dalam dunia. Akulah paling hebat di alam semesta. Kemana? Akulah ada apa nama kelulusan. Akulah semua. Akulah itu adalah sifat-sifat ujub. Aku paling kaya, aku paling handsome, aku paling sadar. Contoh kan, contoh. Jadi inilah antara sifat ujub yang perlu untuk kita hindari, anak-anak sekalian. Bangga dengan apa yang ada pada diri. Allah tarik saja. Allah apa nama ambil balik tanpa kita ketahui dan juga sedari sebenarnya. Jadi sama-sama kita tengok pada ayat Allah larang kita sifat ujub dalam surah At-Taubah ayat 25. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah sebut, iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Allah larang kita, jangan kita duk rasa seronok, megah, syok dengan kita ni ramai dalam ayat ni. Kerana banyak mana pun kita, banyak mana pun yang disebut dalam ayat ini tidak akan mendatangkan faedah walau sedikit pun. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya jangan kita duk megah, jangan kita duk bangga, jangan kita duk orang kata apa, bercerita tentang kehebatan kita kepada orang. Tak ke mana. Tak ada orang pun yang ambil berat pun kadang tu kan. Kita aja orang kata bahasa syok sendiri. Nak ujub syok sendiri. Alright, boleh. Seterusnya kita tengok pada hadis Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu iz khumisa
iz khusifa bihil ardu fahuwa yatajaljalu fil ardi ay yaghusu fil ardi hina yukhsifu bihi hatta taqum as-sa'atu. Nah, yang mana riwayat Muslim, yang mana Nabi sebut pada satu ketika seorang lelaki, ini Allah Nabi cerita, pada satu ketika, pada satu masa seorang lelaki berjalan dengan pakaian yang membanggakan dirinya serta rambutnya disikat rapi. Pakai baju elok-elok, sikat rambut belah tengah contoh, rambut belah tepi, rambut tak ada rambut dah lah, ni Nabi sebut kan. Sikat rambut disikat rapi dan jalan dengan sombong. Maknanya orang kata ni lah, hidung tinggi lah. Macam tu lah lebih kurang. Dia bangga dengan apa yang dia ada, pakaian yang cantiknya, siap duduk selfie, duduk pegang handphone kan, duduk ambil gambar macam tu. Betul. Apa nama ni, dia duduk seronok, orang duduk tengok dia, sombong ketika berjalan. Lalu Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala membenamkannya ke dalam bumi, maka dia terus menerus meluncur ke dalam bumi sehinggalah hari kiamat. Ni Nabi cerita kisah seorang lelaki yang di semasa hidupnya dia berjalan dengan sombong di atas dunia ini, maka Allah benamkan dia dalam bumi dan meluncur dia dalam bumi sampailah hari kiamat nanti. Nauzubillah, janganlah kita menjadi orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala dengan sifat yang ada pada diri kita, iaitu sifat sombong. Nauzubillah. Ujub ni sombong, besar diri, bangga diri. Okey. Seterusnya, ni contoh sifat ujub. Berasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki, merasa diri lebih soleh berbanding orang lain. Allah SWT. Nauzubillah. Kita duk rasa macam kita ni solehnya, kita ni hebatnya kan. Kita ni lah yang paling, orang kata apa, paling soleh. Kita lah yang paling soleh. Nauzubillah. Okey, seterusnya ni hasad. Yang ketiga, hasad. Biasa dengar perkataan hasad, confirm biasa dengar, kita duk sebut, jangan duk hasad sangat. PhD, perasaan hasad dengki. Kita sebut hasad dengki. Hasad ni adalah perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada seseorang dan berharap supaya kelebihan tersebut hilang daripada dia. Ini maksud hasad. Kalau kita tengok kelebihan pada seseorang di sudut ilmu, di sudut harta, kekayaan dan sebagainya, tapi kita contoh macam ni lah, ayat kata kita jealous dengan ilmu yang dia ada, akan tetapi kita berusaha untuk dapatkan ilmu lebih daripada dia tanpa menghilangkan sesuatu kelebihan yang ada pada dia, itu tak apa, tak ada masalah. Kita berlumba untuk melakukan kebaikan. Allah sebut fastabiqul khairat, tak ada masalah. Tapi yang masalahnya apabila dia dengki dengan orang yang lebih pada dia dan dia nak jatuhkan orang tu, dipanggil hasad. Allah larang dalam surah Al-Falaq ayat yang kelima. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri hasidin iza hasad. Sadaqallahul azim. Dan daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Ni apa nama yang kita baca surah Al-Falaq tu kan, sebenarnya adalah doa supaya Allah hindarkan diri kita daripada orang jahat dengki dengan apa yang kita ada. Kadang benda ni sikit, kecil je, tapi dengki tetap ada daripada orang lain. Maka dengan sifat dengki yang ada pada orang lain itu akan menyebabkan kita jatuh, ataupun kita dengki pada orang, menjatuhkan orang dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang dilarang dalam agama dan Allah tak suka. Kemudian kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ayyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Apa nama ni, riwayat Abu Daud. Ayyakum wal hasada fa innal hasada, hendaklah kamu menjauhi sifat hasad dengki. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad dengki itu ya'kulul hasanati, menghapuskan kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, seperti api membakar kayu api. Kita tengok kayu api, bakar kayu api, bakar habis licin, kadang tinggal arang gitu. Macam itulah bila kita ada kebaikan tapi kita ada hasad dengki, habis hilang kebaikan itu. Macam api membakar kayu api. Okey, contoh hasad dengki iaitu dengki dengan rakan yang memiliki kekayaan harta atau pangkat dan berharap agar dia jatuh miskin. Hang kaya no, hang tunggu. Hang jadi ketua no,
Siap. Tu dia main nak dengki tu. Bila dengki ni dia main macam-macam. Dia pergi buat apa nama sentau lah kan, dia perkena kawan lah, dia pergi fitnah kawan lah. Allahumma salli ala Muhammad, na'udzubillah. Jadi benda-benda tu dia main disebabkan dengki dia tu, hasad dia tu, nah. Berasa cemburu dengan seseorang yang memiliki rupa paras yang cantik dan berharap agar dia cacat. Yang ni pun ada tak? Ada. Siapa? Di kalangan kita juga. Tak ada aku handsome sangat kawan tu, contiang muka dia waktu leno. Contoh kan. Tak boleh kawan ni segak sangat pakai bedok apa atas lagi, kopi tukar dengan tepung lagi. Kan, punyalah dengki dengan kawan sampai tu dia boleh buat, sanggup dia buat sehingga kan sanggup bunuh orang, sanggup menzalimi orang, mencederakan orang disebabkan hasad ini. Nauzubillah. Okey, spektrum ilmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimahu, muttafaqun alaih. Yang mana Nabi SAW sebut perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali dalam dua perkara. Nak hasad dengki boleh ke? Boleh. Dua perkara Nabi sebut. Dengki kepada orang yang Allah bagi kepadanya harta dan dia belanjakan harta itu kepada yang berhak. Ada harta, dia pergi belanja dekat yang hak, kita kena dengki dekat dia, kita kena buat macam dia, kita kena buat lebih daripada dia. Dan dengki pada yang kedua, iaitu dengki orang yang ada ilmu, kemudian dia amalkan ilmu itu, dia ajak kepada orang lain. Dengki kita buat juga macam tu, kita ajak kepada orang lain, kita cari ilmu, kita amal ilmu tu. Tu maksudnya. Yang lain daripada tu tak boleh. Boleh no? InsyaAllah. Ni bukan sekat mengaji ni anak-anak sekalian. Macam kita duduk dengar kuliah ni, tazkiyatun nafs. Kita kena peringat pada diri kita, kita kena peringat pada orang lain juga sebenarnya. Itu sebab dia. Okey, jadi kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu cara meninggalkan sifat mazmumah. Yang pertama, sentiasalah kita mengamalkan sifat mahmudah. Tadi kita sebut tadi, mazmumah lawan dia mahmudah, mahmudah lawan dia mazmumah, dan menjauhi sifat mazmumah. Ini Ustaz tak duduk urai tahu dah no? Kita buat benda-benda yang baik, kita tinggal benda-benda yang tak baik. Sentiasa muhasabah diri, koreksi diri. Aku ni buat apa ni? Awak yang aku jadi tak apa nak baik ni. Jadi kita islah diri kita, ubah diri kita, kita jadi orang yang baik, dan kita hindarkan daripada sifat-sifat yang tak baik. Kawal keinginan nafsu kita yang suka nak dekan mewah pada dunia ni. Kawal diri kita daripada nakkan harta, kawal diri kita daripada pangkat, jawatan dan sebagainya. Allah bagi harta, alhamdulillah harta banyak ni. Allah bagi pangkat, amanah untuk kita laksanakan. Allah bagi jawatan, laksanakan jawatan, dan juga orang kata tanggungjawab tersebut dengan baik. Itu tanda orang yang bersyukur. Tapi orang yang melakukan mazmumah ini, dia tak kira dapat harta, dia lagi nakkan harta itu, lagi menyeleweng, lagi menipu dan sebagainya. Dapat harta, dapat pangkat, dia menzalimi orang lain pula. Dapat jawatan, dia salah guna jawatan dan sebagainya. Maka itu kena kawal keinginan nafsu kita untuk nakkan mewahnya dunia. Yang keempat, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyucikan jiwa, seperti beristighfar dan bertasbih. Istighfar macam mana? Istighfar macam mana? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Paling simple, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyak-banyakkan zikir, sucikan hati kita, insya-Allah. Contohi akhlak mulia para rasul dan sahabat dalam kehidupan, mengaji, belajar. Macam mana Nabi, macam mana Rasul mengurus kehidupan dalam melakukan amal kebaikan. InsyaAllah kita boleh follow. Bukan setakat boleh, kita perlu follow. Kita semestinya follow sebenarnya. InsyaAllah. Keenam, sahabat dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia, yang sentiasa istiqamah melakukan sifat mahmudah.
Kita kena pandai pilih kawan, anak-anak semua. Jangan kita salah pilih kawan. Salah pilih kawan, silap masa depan kita. Salah pilih kawan, silap jalan kita lalu. Maka kita kena pilih kawan yang baik. Nak dapat kawan yang baik, kita dulu kena jadi kawan kepada kawan kita yang baik. Kita jadi baik, kawan kita dapat kita sebagai kawan yang baik, dan kita akan dapat juga dia sebagai kawan yang baik. Jadi jangan duk mengharap pada kawan yang baik jika kita tidak dapat menjadi diri kita yang baik juga. Jadi haraplah pada kebaikan yang ada pada kawan kita, melalui kebaikan yang kita nakkan dalam diri kita, juga dapat diberikan kepada kawan kita benda-benda baik itu. Gitu cerita dia. Okey, amalan yang boleh kita lakukan. Uqbah bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, ni apa nama amalan doa yang boleh kita baca, nah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada akhlak yang keji, amalan yang mungkar, nafsu yang buruk, dan pelbagai penyakit yang berat. Riwayat Ibnu Hibban. Boleh kita baca, hafal, amal, insya-Allah. Okey, hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Dekat setengah jam dah kita ke udara kan. Tak apa. Lah dah kan. Let lu kan. Lah dah. Yang pertama, hikmah dia membentuk akhlak mulia kerana menghindarkan diri daripada larangan Allah. Kita tadi ni ujuk, riak, hasad tadi ni, banyak lagi takbur. Banyak sebenarnya perkara-perkara yang perlu untuk kita hindari supaya dapatlah kita jadi orang yang berakhlak mulia. Seterusnya, mendidik jiwa supaya sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi nikmat, gunakan nikmat itu dengan baik. Allah bagi kesihatan, gunakan kesihatan kita dengan baik. Jangan Allah bagi kita sihat, kita melawan pula hukum Allah. Allah bagi kita kekayaan, kita gunakan dalam jalan yang Allah tidak redha. Itu benda yang kita kena hindarkan diri kita, insya-Allah. Okey, yang ketiga, memperkukuhkan jati diri Muslim dengan mengamalkan sifat mahmudah. Ini confirm bila kita buat benda-benda mahmudah ni, akan kukuh jati diri Muslim yang hebat pada diri kita. Hebat pada diri kita ni melalui sifat amalan mahmudah yang kita buat. Maka dengan itu kita buang sifat mazmumah, kita top up mahmudah dalam diri kita. Yang keempat, mendapat ketenangan hidup kerana menjaga hubungan sesama manusia. Tenang, seronok, damai, betul nak dapatkan kebaikan dalam hidup dan keseronokan dan juga kebahagiaan. Buat benda-benda baik. Itu cara dia. Tak payah duduk tepi pantai, duduk renung masa depan, pasal apa aku tak tenang ni. Lah duduk fikir pasal apa? Nabi Allah sebut dah, nak dapatkan bahagia dalam hidup, buat benda baik. InsyaAllah akan benda yang baik-baik tu akan main. Gitu senang. Seterusnya, memartabatkan imej Islam sebagai contoh terbaik dalam membangunkan modal insan. Yang ni confirm punya. Bila kita buat baik, orang akan tengok kita, orang akan jadikan contoh kepada masyarakat seantero dunia. Orang Islam ni hebat, orang Islam ni mantap, padu, baik, terbaik, first class, insyaAllah. Habis. Sekian, terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Macam tarik handbrake tu. Kan dah habis dah. Alhamdulillah, selesai kita punya pelajaran pada hari ini. Pelajaran 21, sifat mazmumah meracuni diri, tingkatan 5. Tahniah dan syabas abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi sekalian, kerana telah berjaya sampai ke penghujung pembelajaran kita pada tahun ini, pada kali ini. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur selesai semuanya. Jadi Ustaz doakan semoga beroleh najah, kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan kita akan sikit mungkin boleh buat perkongsian sikit di bawah, kut-kutlah anak-anak sekalian, nak kongsi-kongsi kata-kata semangat kepada kawan-kawan, nak kongsikan orang kata rasionalnya ataupun
apa yang abang-abang kakak-kakak dapat daripada pelajaran kita pada hari ini dan sepanjang pengajian kita di tingkatan 5 dan sebelum-sebelum ini. Jadi Ustaz doakan, jangan lupa tulis di ruangan komen di bawah, okey? Jangan lupa komen, like dan subscribe channel Ustaz Resham Abidin. Okey, kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika, bitaufiq wan najah insya-Allah. Jangan lupa nak recommend kepada kawan-kawan ke dan sebagainya. Jadi sekarang ni pertemuan kita, Ustaz doakan kejayaan untuk anda semua. Wallahu taala alam. Minta ampun anda kekurangan kesilapan dalam berkongsi ilmu dengan anak-anak semua. Mungkin ada Ustaz bersama dengan kita pada kali ini juga. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye dan bye.